Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau tak mampu jadi garam, jangan jadi langau yang membusukkan. Itu ditujukan kepada Tun Faizal. Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan Tun Faizal tampil sebagai juru cakap sekumpulan 96 ibu bapa yang ditahan dalam operasi terhadap GISBH. Tun Faizal mendakwa beliau mewakili beberapa ibu bapa kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Gerakan Pulangkan Anak-Anak Kami GPAAK. Mereka menuntut supaya kerajaan memulangkan anak-anak yang kini ditempatkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM. Tun Faizal mendakwa tindakan polis menahan mereka dalam Ops Global tidak sah. Ini adalah kerana 96 ibu bapa ini tiada sebarang kaitan dengan GISBH, kata Tun Faizal. Tetapi dalam laporan yang baru dibacakan sebentar tadi, ada satu pendedahan melalui satu klip video TikTok menyatakan bahawa sebenarnya antara 96 orang ibu bapa yang hadir itu, ada antara mereka juga adalah ahli GISBH, kata klip video itu. Tun Faizal kena beri penjelasan tentang pendedahan dalam klip video itu. Beliau juga menuntut kerajaan segera memulangkan sebanyak 174 anak-anak yang kini dalam jagaan JKM. Saudara-saudara sekalian, Tun Faizal mendakwa mereka dirampas dan disembunyikan secara tidak sah dari segi undang-undang. Tun Faizal kata, kami nak tegaskan di sini bahawa penahanan 96 ibu bapa adalah tidak mengikut undang-undang. Bukan semua ibu bapa ini ahli GISBH, kata beliau, dan bukan semua anak-anak ditahan di rumah amal. Ada yang ditahan di rumah sendiri. Kami nak kerajaan segera memulangkan anak-anak ini, kata Tun Faizal. Anak-anak mereka bukan diselamatkan tapi dirampas oleh pihak penguat kuasa, kata Tun Faizal lagi. Sebahagian besar daripada 96 ibu bapa yang ditahan oleh polis bukan ahli GISBH, kata beliau. GPAAK mendapati 80% daripada ibu bapa ini bukan ahli GISBH dan hanya lebih kurang 20% ahli GISBH. Daripada 49 tiada kaitan dengan GISBH, kata Tun Faizal. Dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan dengan GISBH pula, sejumlah besar adalah staf syarikat persendirian atau program bimbingan GISBH. Yang lain adalah tenaga pengajar sekolah, staf GISBH, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan GISBH. Kesemua 96 ibu bapa ini mempunyai sijil perkahwinan yang sah, kata beliau. Mendaftarkan kelahiran anak-anaknya di Jabatan Pendaftaran Negara, dakwa Tun Faizal lagi. Pada pandangan penulis, tindakan Tun Faizal adalah lebih condong untuk mendapatkan populariti politik. Janganlah jadi langau yang membusukkan daging. Kita akui ada antara ibu bapa tersebut tidak terlibat dengan GISBH. Tetapi yang ditahan adalah anak mereka yang terlibat secara langsung dan bukan ibu bapa mereka. Lebih menghairankan lagi, apakah selama ini ibu bapa tersebut tidak sedar anak mereka hilang hingga lupa untuk membuat laporan polis? Pihak berkuasa sedang berusaha keras untuk memulihkan akidah kanak-kanak tersebut. Tetapi Tun Faizal sibuk mencari populariti politik dengan memperalatkan ibu bapa kanak-kanak tersebut. Kalau tak mampu menjadi garam, jadilah pula Tun Faizal. Janganlah pula Tun Faizal menjadi langau yang membusukkan daging pula. Jadi, kesianlah kan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Tun Faizal? Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Siapa yang tak kenal dengan Cikgu Ban?
Tiga-tiga orang ini digelar oleh netizen sebagai tukang tunggang isu semasa. Ada saja isu, tak pedulilah isunya itu beratkah, isunya itu apakah, dia akan ambil dan menjadikan perkara itu isu politik, modal politik spin sana-sini. Terkini, Tun Faisal netizen melihat Tun Faisal cuba menspin, cuba mengguna isu GISBH dengan anak-anak ibu bapa GISBH untuk meraih simpati, untuk meraih perhatian daripada netizen. Nampaknya kaedah apa yang digunakan oleh Tun Faisal itu makan diri. Apabila bayangkan sendiri GISBH mengecam sidang media Tun Faisal. Saya sangka apa yang dibuat oleh Tun Faisal mungkin akan dapat kredit atau dapat perhatian atau mungkin dapat ucapan terima kasih daripada GISBH. Sebab seakan-akan Tun Faisal melindungi. Tapi rupa-rupanya apa yang dibuat oleh Tun Faisal makan diri sendiri. Makan tuan. Tun Faisal cuba konon-kononnya membantu ibu bapa yang anak mereka sedang di dalam pemulihan sekarang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bukan dapat pujian, dapat pula kecaman. Yang dikuatiri pula ialah kalau tiba-tiba Tun Faisal kena saman pula. Bukankah itu satu penyesalan? Itulah orang kata, sebelum buat sesuatu tengoklah kiri kanan dulu. Jangan terus tunggang sini sana, spin sana sini. Sebelum ini, Tun Faisal mendakwa beliau menjadi juru cakap kepada Gerakan Pulangkan Anak-Anak Kami GPAK. Dalam sidang media yang diadakan, Tun Faisal mendakwa kerajaan bukan menyelamatkan kanak-kanak GISBH. Tetapi beliau menuduh kerajaan telah merampas kanak-kanak tersebut daripada ibu bapa mereka yang sah. Tun Faisal juga mendakwa tidak semua ibu bapa dari 96 kanak-kanak tersebut adalah anggota GISBH. Ada antara mereka yang tidak ada kaitan langsung dengan aktiviti GISBH. Tetapi ternyata apa yang didakwa oleh Tun Faisal adalah tidak benar. Apa yang dikatakan dalam laporan ini menurut sebuah video klip yang disiarkan menerusi TikTok milik Gelombang Perpaduan, ada antara ibu bapa yang hadir dalam sidang media tersebut adalah ahli GISBH. Jadi Tun Faisal kena jawab itu. Sekiranya benar, Tun Faisal mesti berikan penjelasan mengenai pendedahan tersebut dan apakah tujuan sidang media yang diadakan. Lebih mengejutkan lagi apabila pihak GISBH sendiri mengecam sidang media yang Tun Faisal adakan. Kata GISBH dalam kenyataan rasmi, kami merayu semua NGO, persatuan, ahli politik, para profesional dan individu yang tidak dilantik oleh GISBH supaya menghentikan sebarang polemik, kata mereka. Ini bagi mengelakkan polemik dan masalah ini jadi lebih besar yang pastinya akan lebih merugikan GISBH. Jadi, Tun Faisal sudahlah menggunakan isu-isu luar untuk meraih simpati dan meraih perhatian. Carilah modal politik yang lain. Ini dah tahu bahwa ada beberapa negeri telah memfatwakan bahwa ada mengharamkan gerakan-gerakan tertentu. Jadi, kenapa nak disokong atau kenapa nak dipertahankan lagi? Perdebatan dan sebagainya yang boleh menimbulkan rasa tidak senang mana-mana pihak, termasuk pihak berkuasa, kata pihak itu. Jadi, GISBH mengarah supaya dihentikan. Kami merayu agar kerajaan dan pihak berkuasa melibatkan mereka dalam sebarang urusan, melibatkan pengurusan anak-anak ahli GISBH yang kini ditahan. Kami akan mematuhi segala peraturan yang diarahkan. Menurut juru cakap sah yang dilantik pihak GISBH, Rosli Kamarudin. Jelas sekali, Tun Faisal tidak dilantik oleh pihak GISBH.
untuk mengeluarkan sebarang kenyataan atau sidang media yang melibatkan GISBH. Serta sangat jelas, fakta yang dikemukakan oleh Tun Faizal dalam sidang media tersebut adalah fakta yang tidak benar. Adalah lebih baik Tun Faizal tidak mencampuri urusan kes GISBH yang kini sedang ditangani oleh pihak berkuasa. Tidak perlu mengambil kesempatan atau cuba menangguk di air keruh dari kes tersebut dan untuk mendapatkan populariti politik. Jadi akhirnya GISBH mengecam sidang media Tun Faizal. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes safe house ataupun kes melibatkan wang yang dirampas di rumah selamat yang dikatakan sebagai dimiliki oleh seorang ahli politik berpengaruh kini menjadi semakin panas. Kes safe house hancurkan terus image Bersatu. Mampukah lagi Bersatu bangkit selepas ini? Setelah beberapa orang kepimpinan Parti Bersatu dilanda pelbagai kes rasuah, amlah dan salah guna kuasa, kini terbaru satu lagi kes rasuah bakal terdedam. Pada satu serbuan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kepada sebuah lokasi, ia berjaya menjumpai wang hasil rasuah. Jumlahnya bukan sedikit, RM5 juta ringgit Malaysia. Dan selepas itu, di dua tempat berbeza pula, ditemui lagi wang lebih daripada RM300,000. Semalam negara juga digemparkan dengan berita bahawa SPRM telah menjumpai wang bernilai 5 juta ringgit Malaysia dari sebuah kondo yang disewa dan dijadikan safe house atau rumah simpanan wang haram. 5 juta ringgit tersebut telah ditemui dalam safe house milik ahli politik berpengaruh. Walaupun SPRM tidak menyebut atau belum menyebut secara rasmi milik siapa wang itu, namun amat mudah dibuat andaian oleh orang ramai berdasarkan info-info sampingan yang terkait dengannya. Apabila yang ditangkap dan disoal siasat adalah orang yang terkait dengan Azmin Ali serta bekas kaki tangan MBI pentadbiran yang lepas, maka sudah sah, sudah siapa lagi gerangannya. Apa yang dapat hendak disampaikan di sini adalah betapa hampir keseluruhan kepimpinan Parti Bersatu diselaputi kes rasuah dan seleweng wang serta salah guna kuasa. Maka ini menjadikan Parti Bersatu sebagai sebuah parti politik yang sangat kotor dan tercemar. Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan, Azmin Ali, Bendahari Parti Bersatu, semua memiliki kes-kes tersendiri. Jika sudah sebegini kotor image Parti Bersatu, apalagi yang tinggal untuk diperjuangkan? Lebih buruk lagi, Parti Bersatu masih mengekalkan Presiden Muhyiddin Yassin yang diselaputi banyak kes mahkamah. Sebagai kluster mahkamah, Muhyiddin enggan mengundurkan diri. Bahkan, beliau menutup pintu untuk jawatan presiden dari dicabar. Jika sebelum ini, Muhyiddin perguna ahli UMNO yang dipegang lehernya atau yang digelar kluster broker untuk mendesak Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi supaya berundur dan letak jawatan, kerana menghadapi 47 kes yang dicipta oleh Mahathir. Namun kini,
kali ini Muhyiddin sendiri tidak mahu berundur dan bermuka tebal, mahu terus jadi presiden. Sehingga hari ini, Tun Mahathir terkunci mulutnya untuk menegur atau mengkritik Parti Bersatu ataupun Muhyiddin Yassin. Mahathir hanya berani vokal jika ia berkenan UMNO sahaja. Begitulah hipokrasi Tun Mahathir. Akhir kata, hancur sudah imej Parti Bersatu dengan penemuan satu lagi skandal sorok wang rasuah oleh pemimpinnya. Apalagi perjuangan yang tinggal kepada Parti Bersatu jika masih kekalkan perasuah, penyeleweng dan penyakau. Kes Safe House, hancurkan terus imej Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.